Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Jadi di dalam sesi kali ini kita akan menyentuh topik tata bahasa di dalam unit 4 bagi kursus bahasa Arab tahap 3. Jadi di dalam unit ini topik tata bahasa yang kita akan sentuh adalah az-zarfu. Di dalam buku teks ini menyatakan az-zarfu itu boleh diertikan sebagai kata keterangan. Okey. So apa yang diterangkan oleh az-zarfu ini di dalam ayat ataupun di dalam kalam? Az-zarfu ini dia berfungsi menerangkan tentang dua perkara. Yang pertama, dia menerangkan tentang masa, dan zarf itu dikenali sebagai zarf zaman. Dan yang kedua, dia menerangkan tentang tempat, dan zarf ini dikenali sebagai zarf makan. Okay, jadi inilah fungsi az-zarf. Dia menjadi perkataan yang menerangkan tentang masa dan dia menerangkan tentang tempat. Sebelum saya memberi contoh yang ada di dalam buku ini, untuk memberikan kefahaman yang lebih mudah kepada para pelajar sekalian lah. So contoh dalam bahasa Melayu yang kita boleh tengok. Contohnya di dalam ayat, saya tidur awal semalam. Mana satu zarf? Mana satu perkataan yang berfungsi sebagai zarf di sini? Semalam. Kerana perkataan semalam tu dia menerangkan tentang masa. Boleh faham? Contoh ayat yang kedua. Saya bangun awal pagi tadi. Okey. Mana satu perkataan zarf di sini? Pagi. Pagi itu berfungsi sebagai zarf yang menerangkan tentang masa. Okey, kita tengok pula fungsi zarf yang kedua, iaitu menerangkan tentang tempat ataupun kedudukan. Contoh ayat kita bagi, saya duduk di antara Abu dan Ahlong. Okey. So mana satu perkataan zarf di situ? Di antara. Kerana perkataan di antara di situ dia berfungsi menerangkan tentang tempat kedudukan. Ayat yang seterusnya mungkin kita boleh kata, saya berjalan ke sekolah sepanjang 1 kilometer. Okey. Mana satu perkataan zarf di situ? 1 kilometer. Sebab di situ dia merujuk kepada jarak tempat itu. Jarak tempat itu. So dia menerangkan tentang tempat. Dia menerangkan tentang tempat, tapi secara khusus berkaitan dengan jarak tempat tersebut. Okey, jadi itulah contoh-contoh ringkas yang kita boleh tengok daripada ayat-ayat di dalam bahasa Melayu. So apa yang berlaku di dalam bahasa Arab ini adalah perkara yang sama. Mana-mana perkataan di dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menerangkan tempat dan juga masa, maka itu semua adalah tergolong di dalam golongan az-zarf. Kalau perkataan di dalam bahasa Arab itu menerangkan tentang tempat, maka kita namakan dia sebagai zarf makan. Sedangkan kalau perkataan bahasa Arab itu menerangkan tentang masa, maka kita namakan itu sebagai zarf zaman. Okey, jadi saya harap kamu boleh fahamlah apa yang sudah saya terangkan sebentar tadi. Jadi kita tengok pula contoh-contoh yang diketengahkan oleh penulis buku ini. Jadi seperti yang kita katakan tadi, zarf di dalam bahasa Arab ini terbagi kepada dua, iaitu zarf zaman dan juga zarf makan. Jadi di dalam
kotak 4 segi ini kamu boleh lihat contoh-contoh perkataan yang sering digunakan di dalam bahasa Arab untuk menerangkan tentang zaman, masa dan juga tempat ataupun makan. Okey, kita tengok terlebih dahulu perkataan yang menerangkan tentang zaman. Okey, kita tengok. So, ini adalah antara contoh perkataan. Ada banyak lagi perkataan yang lain, tapi ini antara contoh-contoh lah. Kita ada kornan yang bermaksud kurun ataupun zaman. Kemudian kita ada sanatan bermaksud setahun ataupun tahun. Kemudian kita ada syahran bermaksud bulan ataupun sebulan. Kemudian kita ada usbu'an yang bermaksud minggu ataupun seminggu. Kemudian kita ada yauman yang bermaksud hari ataupun sehari. Kemudian kita ada lailatan yang bermaksud malam ataupun semalaman. Kemudian kita ada sa'atan yang bermaksud sejam. Kemudian kita ada daqiqatan yang bermaksud saat. Kemudian kita ada thaniyatan yang bermaksud sedetik ataupun detik. Kemudian kita ada zamanan yang bermaksud zaman, bunyi pun lebih kurang kan. Kemudian kita ada dahran, era ataupun zaman juga, lebih kurang sama maksud dia dengan zamanan. Kemudian kita ada waktan, waktu. Kemudian kita ada al-an, sekarang, ghadan, besok, abadan, selamanya, muddatan, tempoh, burhatan, satu tempoh masa, naharan, siang, sobahan, pagi, kemudian masaan, petang, dan seterusnya. So, ini semua adalah contoh-contoh zorf zaman. Okay? Zorf yang menunjukkan, yang menerangkan tentang masa di dalam bahasa Arab. Jadi pendek kata, apa-apa perkataan di dalam bahasa Arab yang menerangkan tentang masa, maka itu semua kita panggil sebagai zorf zaman. Jadi apa yang ada di dalam kotak ini adalah contoh, sebagian contoh yang ada di dalam bahasa Arab. Kemudian kita beralih kepada contoh zorf makan. Zorf yang menerangkan tentang tempat. So, zorf makan ini dia menerangkan tentang tempat ataupun sukatan yang ada pada tempat tersebut ataupun jarak yang ada pada tempat tersebut. So, kita ada di sini amama, depan. Kemudian kita ada qudama, hadapan, depan juga sebenarnya. Kemudian kita ada khalf, belakang. Kemudian kita ada wara'a, belakang, fauqa, atas, tahta, bawah, yamina, kanan, shimala, kiri, yasara, kiri, haula, sekitar, janibah, sebelah, dakhila, di dalam, kharija, di luar, mailan, batu ataupun satu batu, mitran, meter ataupun 1 meter, kilometran, kilometer ataupun 1 kilometer. Jadi ini adalah contoh-contoh antara perkataan-perkataan di dalam bahasa Arab yang menerangkan tentang zorf makan, tentang tempat ataupun sukatan yang berlaku pada tempat tersebut ataupun jarak bagi tempat tersebut. Jadi itulah apa yang kita pelajari di dalam topik tata bahasa az-zarf ini. So, sebagai tambahan, apa yang terdapat di dalam buku ini juga adalah selain daripada contoh-contoh yang kita tengok di dalam 2 kotak besar ini, ada beberapa perkataan bahasa Arab lain yang kita boleh gunakan untuk menerangkan tentang masa dan tempat. So, ada beberapa perkataan yang kita boleh gunakan perkataan yang sama untuk menjelaskan kedua-dua aspek ini, sama ada masa dan juga tempat. Yaitu perkataan qabla, sebelum, ba'da, selepas, baina, di antara, inda, sama ada bermaksud berada pada ataupun ketika. So, keempat-empat perkataan ini adalah perkataan zorf yang boleh digunakan untuk menerangkan, sama ada menerangkan tempat
ataupun menerangkan masa. Okey, kita tengok contoh ayat yang diberikan di sini. Apabila keempat-empat perkataan tadi itu digunakan sebagai zorf zaman, zorf yang menerangkan tentang masa. Kita tengok contoh yang pertama, bulan Mei ataupun Syahrul Mayu qabla, sebelum, Syahri Yuni, bulan Jun. Di sini qabla, di sini perkataan ini menunjukkan zorf zaman. Sebelum di sini merujuk kepada sebelum masa berlaku. Sebab bulan Mei itu adalah masa. Kemudian bulan Jun pun adalah masa. Bila kita menggunakan perkataan sebelum pada konteks bulan ini, bulan Mei dan bulan Jun, maka jadilah qabla ataupun zorf qabla di sini menerangkan tentang masa. Okey. Kemudian yang kedua, Yaumul Jum'ah, hari Jumaat, ba'da, selepas, Yaumil Khamis, hari Khamis. Ba'da di sini adalah zorf yang menerangkan tentang masa. Kerana apa? Kerana ba'da di sini menerangkan dalam konteks hari Jumaat dan hari Khamis. Dan hari Jumaat dan Khamis ni adalah masa, adalah hari. Jadi bila kita gunakan perkataan ba'da di sini, jadilah ba'da ini menjadi zorf zaman. Okey. Kemudian yang ketiga, da'autu kathiran, saya telah berdoa dengan banyak sekali. Baina, di antara adhani wal iqamati, di antara azan, waktu azan dan iqamah. Jadi di dalam ayat ini baina di sini dia menerangkan tentang masa. Masa yang berada di antara masa azan dan masa iqamah tu. Okey. Jadi baina di sini dia menerangkan tentang masa. Kemudian yang keempat, mamnu'u isti'malil jawala, dilarang menggunakan telefon bimbit inda, semasa, as-siyaqah, memandu. Okey, inda di sini adalah menerangkan tentang masa. Okey, dia menerangkan tentang masa sewaktu pemanduan. Disebabkan dia menerangkan masa sewaktu pemanduan, maka inda di sini dia berfungsi sebagai zorf zaman. Sekarang kita tengok macam mana keempat-empat perkataan itu tiba-tiba menjadi zorf makan. Contoh ayat pertama, wasaltu ila Kunak, saya telah sampai ke Kunak, qabla, sebelum tawaw. Sebelum tawaw. Jadi konteks ayat ini dia bercakap tentang tempat. Tempat namanya yang pertama Kunak, tempat namanya yang kedua tawaw. So Kunak sebelum tawaw. Jadi qabla di sini adalah zorf yang menerangkan tentang tempat. Sebab konteks ayat itu adalah berkaitan dengan tempat. Kemudian yang kedua, kita tengok ayat yang kedua, marartu, saya melintasi bidari Zaidin, rumah Zaid. Ba'da, selepas dari Zainab, rumah Zainab. Okey, ayat ini dia bercakap tentang tempat rumah Zaid dan tempat rumah Zainab. So orang tu dia lintas terlebih dahulu tempat rumah Zaid. Barulah selepas itu dia melintasi terlebih dahulu rumah Zainab, barulah dia melintasi rumah Zaid. Okey, jadi disebabkan itu zorf di sini, ba'da di sini dia menerangkan tentang tempat. Okey, kemudian yang ketiga, saya telah berdoa dengan banyak di antara Safa wal Marwah. Baina di sini, di antara di sini dia menerangkan tentang tempat di mana dia berdoa. So di antara kedudukan Safa dan Marwah. Safa ni dan Marwah ni adalah dua bukit.
adalah dua bukit. Safa nama satu bukit, Marwah pun satu bukit. So dia kata di sini, di antara dua bukit ini dia banyak berdoa. So tempat dia berdoa tu di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Jadi baina di sini menjadi zarf yang menerangkan tentang tempat. Dan yang terakhir, yang keempat, Haqibah Fatimah, beg Fatimah, inda, berada pada baiti sadiqatiha Muna, berada pada rumah sahabatnya si Mona. Okey, jadi ayat ini mau terangkan tentang di mana kedudukan beg si Fatimah ni. Di mana kedudukan dia? Inda, berada pada rumah kawannya si Mona. Jadilah perkataan inda di sini menjadi zarf makan yang menerangkan tentang tempat di mana kedudukan beg si Fatimah itu. Okey, jadi itulah sebabnya mengapa keempat-empat perkataan ini boleh digunakan sama ada untuk menerangkan tentang masa ataupun tempat. Okey, so seterusnya kita akan tengok pula latihan-latihan pengukuhan yang ada di dalam buku ini. Okey, so sekarang kita akan tengok latihan pengukuhan 4.8. So kita akan tengok supaya kamu boleh membuat latihan pengukuhan dan kefahaman kamu akan menjadi lebih baiklah setelah melakukan latihan-latihan yang ada di sini. Jadi di dalam latihan 4.8 ini, kamu diminta untuk menentukan pada ayat berikut mana satu zarf zaman, mana satu zarf makan seperti di dalam contoh. Okey, so kalau kita tengok contoh di sini. Kalau kita tengok contoh di sini, bunyi dia, Auqafa memberhentikan as-saiqu pemandu as-sayyarata kereta amama di depan al-idarah pejabat. Okey. Mana satu zarf di sini? Mana satu perkataan yang menerangkan tentang masa ataupun tempat di sini? Amama. Itu adalah zarf. Dia menerangkan tentang tempat. Okey, kalau menerangkan tentang tempat, maka apa jenis perkataan tersebut? Dia zarf zaman ataupun zarf makan? Zarf zaman. Okey. Jadi begitulah yang perlu kamu buat pada latihan pada soalan 1 sehinggalah soalan 8 ini. Kamu baca, kemudian kamu tentukan adakah mana satu perkataan yang menjadi zarf. Dan selepas kamu sudah lihat, sudah tentukan, kamu kenal pasti pula mana satu jenis zarf bagi perkataan tersebut. Adakah perkataan itu adalah zarf zaman ataupun zarf makan. Sudah kamu tentukan, barulah kamu tulis di dalam tempat kosong ini. Okey? So sila siapkan latihan pengukuhan ini. Okey, so seterusnya kita beralih kepada latihan 4.9. So di dalam latihan 4.9 ini, kamu diminta untuk letakkan zarf yang sesuai di tempat kosong pada ayat-ayat berikut. Jadi dia tidak bagi kamu pilihan jawapan. So di mana kamu mau cari pilihan jawapan? So kamu boleh tengoklah di nota hadapan ini. Sini ada banyak contoh-contoh zarf yang kamu boleh guna sesuai dengan ayat yang diberikan tu. Jadi contohnya di sini, okey, ayat yang pertama tu apa dia kata? Intaqalatis sayyaratu, telah berpindah. Okey, as-sayyaratu, telah berpindah kereta. Apa kita mau tulis di sini? Apa yang sesuai? Telah berpindah kereta. Kita boleh tengok zarf zaman. Telah berpindah kereta
lailatan ataupun sobahan. Contohlah sobahan kita ambil ni. So dia akan jadi pada waktu pagi lah. Telah berpindah kereta pada waktu pagi. Kalau kita tulis sobahan, telah berpindah kereta pada waktu pagi. Sobahan, telah berpindah kereta pada waktu pagi. Boleh. Jadi begitulah untuk item yang seterusnya, nombor 2 sampailah nombor 8 ini. Baca, kemudian pilih apa zarf yang sesuai untuk diletakkan di dalam tempat kosong. Jadi sila buat latihan ini. Okey. So seterusnya kita akan tengok pula latihan pengukuhan yang seterusnya, tapi ke sebelah. Okey, latihan 4.10. So di dalam latihan 4.10 ini, kamu diminta untuk mengisi tempat kosong menggunakan perkataan yang terdapat dalam kurungan. Okey, so maksud untuk perkataan yang ada di dalam kurungan ini, kamu boleh tengok di bahagian sinilah. Dia sudah bagi di situ mu'jam. Mu'jam ni maksud dia kamus. Okey, so nombor 1, apa yang sesuai? Zarf apa yang sesuai diletakkan di tempat kosong itu? Sehinggalah item soalan yang ke-8 ini. So sila jawab. Okey, dan kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Okey, jadi dengan berakhirnya perbincangan kita untuk soalan latihan 4.10 ini, maka berakhirlah perbincangan kita untuk topik tata bahasa di dalam unit 4, iaitu topik zarf. Sila lengkapkan, jawab semua latihan-latihan yang sudah diberikan, dan kita akan adakan perbincangan berkenaan dengan jawapan-jawapan kamu itu di dalam pertemuan kita yang akan datang. Okey, so terima kasih atas perhatian, dan sila lakukan tanggungjawab anda, tanggungjawab kamu semua untuk siapkan latihan yang diminta ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi, dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi.